Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita sudah pun masuk ke bahagian perbicaraan pendahuluan yang keempat bagi yang terakhir hari itu. InsyaAllah hari ini kita akan sambung dengan pembicaraan pendahuluan yang kelima. Jadi saya dapati sekarang video-video ni ada dekat YouTube dah masuk YouTube Jadi saya tengok dah ada semua ni. Jadi kepada siapa yang mungkin dah terlepas boleh tengok lah dekat YouTube. Lama dah? Semua tu? Yang termasuk Ibn Khaldun ni pun dah masuk juga kan? Saya je baru jumpa. Nampaknya. Sebab kita jarang buat search nama sendiri kan. Sebab baru ni orang tanya itulah. Yang tu dia tanya ada contoh kuliah yang dah diberikan ke kan. Saya cubalah cari dekat internet. Banyak pula video. Jadi ada dah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Cik Syuib kita yang rajin merekod dan juga update Alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Seperti mana biasa kita akan sambung pembacaan. Dan pembacaan hari ini yang bagi saya dia terkait dengan hal yang tidak boleh kita lari sebab dia melibatkan makanan. Makan, kita pun nak makan juga kan. Hari ini jadi bab-bab pemakanan yang memberi pengaruh kepada peribadi manusia. Yang itu yang dibawakan oleh Ibn Khaldun pada muka surat 21. Muka surat 21. Sebelum ni bincangkan tentang bagaimana iklim membentuk juga sifat dan kepribadian ataupun dipanggil sebagai sikap manusia itu. Jadi dipecahkan ikut iklim bagaimana tempatnya lebih tinggi, lebih sejuk, panas macam mana kita dah tengoklah. Jadi insya-Allah hari ini kita akan meneruskan dengan perbezaan berhubung dengan melimpah ruah dan kekurangan makanan di pelbagai daerah yang didiami manusia serta bagaimana mempengaruhi tubuh dan peribadi manusia. Sesuatu yang harus disedari ialah tidak semua daerah yang bercuaca sederhana mempunyai bahan makanan yang banyak. Tidak juga mereka itu menikmati hidup yang selesa. Di beberapa tempat, para penduduknya menikmati hasil biji-bijian yang sangat banyak. Bahan perasa masuk kat sini, termasuk rempah ratus lah, gandum dan buah-buahan. Ini disebabkan tanahnya yang diseimbangkan dengan baik dan sesuai kepada tumbuh-tumbuhan dan membolehkan terdapat dengan banyaknya peradaban. Jadi nak cerita, ada cuaca dah sederhana, dah baik dah. Dah elok untuk kehidupan manusia seperti mana sebelum ni dah dibincangkan. Pada garis 4, 5 dan 6 kan. Pada garis itu adalah kehidupan yang selesa lah dan juga sederhana. Di sinilah banyaknya peradaban. Jadi kalau kita tengok, sebelum pun kita dah bincangkan peradaban-peradaban yang purba pun terkenal dalam garis yang 345 345 345 5 6 sekejap 345 betul tak? Betul, 345. Di garis ni. Di garis antara 3, 4 dan 5. Di tengah-tengah. Garis sini kan. Jadi ini adalah tempat di mana disebut sebagai kawasan sederhana dan peradaban banyak terbentuk di sini. Tapi bahagian lain, keadaan tanahnya ada bebatu-batan, tak ada biji-bijian, tak ada tumbuh-tumbuhan boleh hidup. Di situ para penduduknya mengalami suatu kehidupan yang serba sulit. Keadaan-keadaan itu adalah seperti masyarakat yang menjadi penduduk Hijaz dan Yaman. Ini kita boleh bayangkan Hijaz dan Yaman tu. Maksudnya penduduk kawasan padang pasir jugalah. Yang kalau ada bukit-bukit pun berbatu saja. Berbatu-batu, tak ada tumbuh-tumbuhan, tak ada pokok-pokok. Atau orang berkerudung keturunan Sanhajah. Ini salah satu puak lah, Sanhajah, yang hidup di pinggir padang pasir dekat Maghribi dan yang didiami oleh kaum Barbar dan Negro Sudan. Yang dia nak masukkan dekat sini
Seperti kita tahu, Ibn Khaldun ini memang kawasan Maghribi. Jadi disebut Sanhaja tu, warna hijau ni. Sanhaja ni, ini adalah confederation orang barbar lah. Jadi dia ada nama puak-puak ni jugalah. Jadi Sanhaja duduk di sebahagiannya di pinggir laut tu, yang dimasukkan di kawasan itulah. Kawasan itu. Jadi cara hidup mereka pun umpama orang-orang yang duduk di Hijaz dan Yaman. Dia bukan senang, dia susah. Sebab muka bumi dia kering, tak ada tumbuhan yang banyak. Sini saya tak pasti. Saya tak pasti, boleh semak kan? Nanti dia dah sebelah. Kalau yang ini yang asal ni kat sini Sarah kot. Tapi yang sebelah atas tu dia bukan Sarah rasanya. Nanti cuba semak balik. Okey. Jadi mereka ni, makanan mereka tak banyak bekalan biji-bijian dan bahan perasa yang cukup. Makanan mereka susu dan daging. Saya bila baca bahagian ni, saya dah mula tersenyum waktu saya baca tu. Sebab saya ada satu pengalaman yang nanti saya akan kongsikan nanti. Sebab saya pernah ada pengalaman di Afrika ni. Bila sebut, susu dan daging. Betul? Orang-orang yang seperti mereka juga adalah masyarakat Arab yang hidup berpindah randah di kawasan-kawasan terbiar. Mereka boleh mendapatkan biji-bijian dan perasa makanan di kawasan dataran tinggi. Jadi dia kena pergi tempat tinggi sikit sebab kawasan tu ada dah tumbuh-tumbuhan, ada dah pokok-pokok kan. Tapi ianya mungkin pada masa tertentu saja dan boleh diperolehi oleh mereka yang menguasai suatu tempat itu. Apa yang mereka dapat hanyalah terlalu sedikit kerana mereka tidak mempunyai wang. Disebabkan kehidupan mereka ni yang dipanggil sebagai nomad lah biasa disebut kan. Barbar nomad ni, mereka ni memang bukan orang yang bekerja dengan ada simpanan duit. Dia biasanya ternakan je banyak, duit tu tak banyak. Dan duit itu pula bila tak adalah keupayaan dia untuk membeli macam-macam pula. Maka dia makan seadanya. Apa yang mereka dapat adalah tidak lebih daripada suatu keperluan saja. Jadi dia makan untuk keperluan saja. Kita makan untuk apa? Kita sekarang ni kita dah kehendak kan. Kita bukan keperluan sangat dah. Dia keperluan ni maksudnya cukup supaya tak dapat meneruskan hidup ya. Tapi kalau kita dah kehendak, kita kalau boleh nak yang lagi sedap, fine dining kan. Dia lagi tinggi. Nanti kita tengok apa yang disebut oleh Ibn Khaldun bila pemilihan makanan. Dan kadang-kadangnya kurang dan sudah pasti sekali tidak cukup untuk membolehkan mereka itu menikmati suatu kehidupan yang selesa atau hidup yang serba mewah. Jadi dalam perenggan awal ni yang nak diberitahu oleh Ibn Khaldun dalam tulisan ni bahawa walaupun dalam keadaan kawasan itu adalah kawasan yang kehidupannya suhu tak begitu ekstrim, panas atau ekstrim sejuk, sederhana. Dalam sederhana tu pun ada juga pecahan kawasan-kawasan yang subur tanahnya. Ada kawasan yang kering kontang, berbatu-batan. Jadi kehidupan setiap orang masyarakat yang duduk di kawasan-kawasan ni dia berbeza. Dari segi makan ni pun, maknanya makan bagi orang yang dalam keadaan berpindah randah, bersusah payah ni, makan dia hanya sekadar susu dan daging. Pada keseluruhannya mereka itu lebih bergantung kepada susu, yang mana pada mereka adalah pengganti yang baik kepada gandum. Disebabkan mereka tak boleh bercucuk tanam, makanan gandum untuk buat roti semua kan. Jadi mereka lebih makan susu sajalah. Jadi susu itulah makanan bagi mereka berbanding kepada gandum. Sungguh pun begitu penduduk di padang pasir yang kekurangan biji-bijian. Ini fakta yang menarik. Kurang biji-bijian tak ada pula pelazat makanan, didapati bertubuh badan sehat dan berperibadi lebih baik daripada mereka yang menetap di bukit bukau yang duduk di sana, yang ada pokok-pokok hidup selesa itu, yang boleh menikmati segala-galanya dengan banyak. Kulit mereka lebih cerah, badan mereka lebih bersih, bentuk tubuh mereka lebih seimbang dan bagus, sikap mereka kurang melampau, otak mereka lebih tajam dalam hal mencari ilmu pengetahuan dan membuat persepsi. Maksudnya buat persepsi tu dia punya andaian-andaian dia tu maknanya memang sharp lah.
pemikiran mereka lebih tajam lagi. Okey. Apa perenggan seterusnya ni penting bila Ibn Khaldun sebut. Hal itu dapat dibuktikan daripada pengalaman yang dialami oleh kumpulan-kumpulan itu. Yang dimaksudkan tadilah ada orang Sanhajah, orang Barbar dan sebagainya. Terdapatnya begitu banyak perbezaan antara orang Arab dan Barbar. Dan orang berkerudung dari suku Sanhajah, maksudnya berkerudung ni sebab pakaian dia memang gaya macam bertudung. Macam dia ada bertutup kepala tu. Lelakinya pun sama juga. Orang suku Sanhajah dan penduduk dataran tinggi yang lain. Fakta-fakta itu diketahui oleh mereka yang menyelidiki perkara itu. Maksudnya apa kat sini? Kalau kita sekadar baca saja, mungkin kita percaya tak percaya kan? Ataupun ada sebahagian yang dia baca dia tu percaya. Tapi bagi Ibn Khaldun, dia mencari bukti. Dan bila dia buat kaji, dia menyelidik sendiri, memang betul apa yang dia cuba sampaikan ni adalah hasil daripada penyelidikan dia sendiri, bukti daripada pengalamannya. Okey. Jadi yang dia maksudkan macam inilah. Pengaruh pemakanan, tanah yang subur, banyak biji-bijian, rempah ratus, gandum buah, banyak makanan. Mereka itu biasa duduk di tempat yang selesa, di tempat yang penuh dengan sumber makanan. Fizikal dia agak kurang sihat pula. Makan banyak lagi kurang sihat. Nanti kita tengok. Berbanding dengan mereka yang di tempat bekalan terhad, tak ada makanan tapi makan daging dan juga susu. Hidup batu-batan, kawasan yang tidak begitu subur. Kehidupan pindah ganda, makan hanya untuk mencukupkan keperluan. Mereka ini lebih sihat dan lebih baik peribadinya. Berhubung dengan sebabnya, boleh dibuat suatu saranan yang tidak muktamad. Nampak tak? Istilah yang digunakan oleh, atau pemilihan perkataan oleh Ibn Khaldun tu cukup bijak lah. Sebab apa disebut tidak muktamad? Betul. Subjek kepada pelbagai perubahan juga. Ini adalah hasil kajian dia, yang bagi dia inilah dia saranan yang dia nak beri tahu. Tapi kalau ada orang yang lain yang buat penyidikan yang lain dan menyalahi apa yang dia sampaikan, tak ada masalah lah. Sebab perkara ini tidak muktamad. Ini berdasarkan eksperimen dia, dia punya pengalaman kan, penyidikan yang dia buat. Maka inilah apa yang boleh disarankan olehnya. Apa saranan dia? Makanan yang berlebih-lebihan dan kelembapan yang tinggi akan menghasilkan sesuatu yang memudaratkan kepada bahan-bahan yang berlebihan di dalam tubuh. Bila makan lebih, datang mudarat dalam badan. Yang mana sebaliknya mengakibatkan pertumbuhan, yang mana ia sebaliknya mengakibatkan pertumbuhan tubuh yang tidak seimbang. Ini bukan sebaliknya ni patutnya. Ini memang sambungan daripadanya, mengakibatkan pertumbuhan tubuh yang tidak seimbang, menghasilkan sesuatu yang merosakkan, sesuatu yang amat tidak menyenangkan. Akibatnya, orang yang banyak makan ni kulitnya pucat, tubuh badan hodoh. Sebabnya orang yang berkenaan mempunyai banyak daging, sebagaimana yang telah dinyatakan. Maksudnya ni badan besar lah ni, Wisi, boroi. Apabila kelembapan itu dengan baunya yang kurang menyenangkan naik ke kepala atau ke otak, maka kebolehan berfikir menjadi tumpul. Ia mengakibatkan kedunguan, tidak berhati-hati dan secara amnya tidak ada kesabaran. Jadi mereka yang makan lebih, banyak makan, berlebih-lebihan, fikiran dia akan tumpul. Cara dia dalam membuat memberi respon, berfikir itu tidak berhati-hati, dan mereka ini tidak sabar. Okey, bagaimana Ibn Khaldun menyebutkan hal ini? Ibn Khaldun kemudiannya membawakan kita untuk memerhatikan pada binatang-binatang. Hal ini dapat diperbandingkan dengan binatang-binatang yang hidup di kawasan terbiar dan padang tandus seperti rusa, lembu liar, burung unta, zirafah, keldai, kerbau hutan
dan binatang-binatang yang sejenisnya yang hidup di kawasan bukit bukau, pesisir pantai dan padang ragut yang subur. Terdapat begitu banyak perbezaan di antara mereka berhubung soal bulunya yang lebih berkilat, susuk badannya dan rupanya, bandingan kakinya, panca inderanya yang lebih tajam. Jadi biasanya yang tempat yang lebih susah untuk haiwan ini hidup, dia jadi lebih sharp, dia lebih berhati-hati. Jadi dia berbeza dengan yang duduk di tempat yang makanan ni banyak. Kalau di kawasan pegunungan, kawasan bukit yang penuh dengan bahan makanan untuk haiwan itu sendiri juga, dari segi survival mode dia pun tak begitu kuat macam mana survival bagi mereka yang duduk di desert. Rusa adalah jenis yang dapat diperbandingkan dengan kambing. Tuan, rusa dengan kambing. Zirafah adalah jenis yang boleh disamakan dengan unta. Zirafah dengan unta. Zirafah banyak duduk di tempat yang macam mana? Yang panas. Unta juga panas juga kan? Kalau kambing dengan rusa, unta dengan zirafah, dan satu lagi keldai dan kerbau hutan. Dia bagi satu perumpamaan antara dua dan perbandingan ini yang kemudiannya disambung sebenarnya ayat tu. Adalah seakan-akan serupa, nampak macam serupa mereka ni cara hidupnya. Dengan keldai dan kerbau yang sudah dijinakkan. Dia nak cerita macam ni. Kalau yang liar dengan yang jinak dah beza dah. Kalau yang jinak kita bagi makan dia sedap. Dia tak perlu bersusah payah mencari dan akhirnya cara hidup dia pun berubah. Pada haiwan sendiri dah nampak dah cara hidupnya. Kita tengok Pak Arab jaga apa? Pak Arab ada harimau banyak, singa pun ada kan. Dah jadi dia layan macam kucing kan. Harimau dan singa tu dia dah tak dah spoil pet lah. Dia dah jadi spoil animal. Domesticated kan. Disebabkan kerana dia tak ada kepayahan hidup tu. Bila tak ada kepayahan hidup, dia tidak membentuk survivorship yang bagus. Jadi pada haiwan saja kita dah boleh nampak. Maka Ibn Khaldun kata, kita tengok apa yang berlaku muka surat sebelahnya. Hal yang sama berlaku pada manusia. Secara umum, penduduk negeri yang subur tanahnya, di mana terdapat banyak hasil pertanian dan binatang ternakan dan juga bahan perasa dan buah-buahan yang banyak, adalah sebagaimana yang terjadi, didapati kasar tubuhnya dan tumpul fikirannya. Kita di alam Melayu, alhamdulillah, semua ni ada kat kita. Kita lah penuh dengan hutan-hutan yang hutan-hutan ada panggil apa? Hutan rainforest kan. Kalau dalam bahasa Melayu dia panggil apa? Bukan hutan simpan, dia ada nama bukan reserve. Dalam bahasa Melayu dia ada satu nama dia panggil hutan yang penuh ni. Hutan belukar ke? Bukan, saya pun hutan rimba mungkin. Hutan rimba. Hutan kita, saya tak ingat dah. Hutan kita ni dari pokok sekecil-kecil sampai besar, penuh. Macam-macam jenis ada. Dan dia pack hutan padat. Hutan padat kot nama dia. Hutan padat. Pengalaman saya pergi ke sebelah Australia. Dense forest ya. Mungkin. Kalau padat dense. Saya tak ingat sama nama dia padat ke apa, nanti saya semak baliklah. Bila kita pergi ke sebelah Australia, hutan dia pokok-pokok je, bawah kosong, lapang. Bila pergi ke sebelah China juga, dia tak sama dengan sebelah kita. Jadi di tempat kita ni juga disebut sebagai khazanah rempah ratus kan, juga dekat sini. Jadi macam mana ni kalau kata tu, makan banyak kat sini ni, buah-buahan pun banyak, binatang ternakan pun banyak.
Hasil pertanian pun menjadi je. Bila sahabat dari Afrika datang ke Malaysia, dia kata, kamu orang Malaysia sepatut bersyukurlah, kerana Allah jadikan tanah ni, patah je pokok apa, tanam balik hidup. Tanam balik hidup kan. Jadi ini kelebihan yang Allah beri kepada bumi kita ni lah, kawasan kita. Jadi bila ada segala-galanya ini, dia potensi untuk menjadi orang yang tumpul fikiran tu ada lebih sikit. Orang yang tubuhnya kasar tu saya tak pasti kat situ lah. Inilah yang terjadi, mungkin disebabkan dia sebut dia membuat perbandingan dengan orang barbar, sebab tu disebut kasar tubuhnya kan. Ini terjadi kepada orang barbar yang memiliki banyak rempah ratus dan gandum. Mereka yang banyak makan roti dan juga rempah ratus, jika dibandingkan dengan mereka yang menikmati hidup yang terpaksa berjimat cermat dan hanya dapat makan beras Belanda dalam bahasa Melayu, atau bahasa Arabnya Jawawut. Seperti mana masyarakat barbar Mashmada dan juga penduduk Imarah dan Sus. Ini nama tempat lah di sana, di kawasan tu. Ini yang disebut Jawawut ni. Dia padi yang bulat-bulat ni. Millet, betul. Millet. Sekoi padi. Millet. Millet. Yang setahu millet tu yang masa Ottoman tu. Itu satu lagi. Itu sistem millet. Millet system dalam politik. Yang ini makanan. Dan makanan ni dia boleh tahan lama sikit lah. Dari segi kualiti makanan dia alternatif kepada gandum. Dia macam padi kita. Tapi bagi mereka ni, nak dapat makan tu pun susah. Jadi inilah makanan mereka yang terpaksa juga berjimat cermat. Golongan yang ini, yang makan Jawawut ini, lebih intelektual dan bertubuh lebih tegak. Hal yang serupa berlaku terhadap orang-orang Maghribi yang mempunyai bahan makanan berempah yang banyak, gandum yang baik, kalau dibandingkan dengan orang Spanyol yang tak ada mentega dan makanan utamanya ialah Jawawut saja. Jadi orang-orang Spanyol itu didapati mempunyai ketajaman fikiran, tubuh yang segak dan patuh kepada arahan, bagaikan orang lainnya tidak memilikinya. Nak kata kesan terhadap pemakanan itu juga membentuk sikap manusia. Dari segi ketajaman fikiran, segaknya tadi tu. Kemudian hal yang sama berlaku terhadap mereka yang menghuni kawasan pinggiran Maghribi, sekiranya dibandingkan dengan mereka yang tinggal di kawasan penetapan tetap dan kota. Maksudnya orang yang duduk bandar dengan orang yang duduk di luar bandar, yang duduknya macam tadilah, yang berpindah randah, yang bersusah payah, mereka juga lebih baik dari segi pemikiran dan ketajaman fikirannya berbanding mereka yang duduk di kota dan menetap. Sebab tu dalam perbincangan Ibn Khaldun dalam kitabnya ni, banyak akan membezakan antara dua kelompok masyarakat. Sama ada dia duduk pindah randah ataupun dia duduk tetap. Dan proses tu akan berubah macam tu. Asal kebanyakan, sebab tu nanti kita akan baca, Ibn Khaldun akan banyak mengatakan zaman duduk pindah randah ni lah bagus orangnya. Tapi bila dia dah mula menetap, dia mula pindah randah kan? Kemudian dia nampak potensi satu tempat, dia mula tengok ada keperluan untuk bertani, dah duduk menetap. Bagus dari segi tamadun, dia membangun tamadun, membangun bandar. Tapi secara tak langsung pembangunan itu akhirnya membawa kepada diri dia punya quality of life tu dah berubah, makin menurun. Quality of man pun dah tak sama seperti mana mereka susah dulu. Dan ini memang sangat penting untuk kita faham lah, kan? Okey, kita sambung lagi. Yang ini saya suka untuk baca satu-satu ni, pasal makan. Kita memang makan setiap hari. Okey, mereka sama-sama menggunakan perasa makanan dan hidup serba ada, tetapi penghuni kota menggunakan pelazat makanan setelah dimasak dan setelah dibumbui dan dilembutkan oleh campuran. Yang ini pun bila saya baca saya tersenyum.
Sebab bila saya berada di Somaliland tu, yang saya duduk 4 bulan tu, memang senang sangat masak dia tu. Dia buat sup macam tak ada rencah macam kita, tak ada tumis. Kita orang Melayu banyak tumis. Dia tak ada tumis. Dia terus je masuk air dengan apa, lepas tu dia letak garam, tak sikit je. Tapi sedap juga. Kan? Jadi saya pun kata, bagi dia itulah yang sedapnya. Bagi dia dah okey dah. Tapi bagi kita yang datang dari keluarga ataupun kehidupan kita yang memang ada rencah lagi, dah datang dish depan kita pun nak ambil lagi sos lagi. Ada lagi nak letak lagi kan. Macam-macam lagi kan. Jadi bila kita pergi tempat macam tu, boleh jadi pertentangan dalam diri kita juga. Ini tak sedap ni, ini tak kena cara masak ni kan. Tapi kalau dalam masyarakat dia, okey dah. Itulah caranya. Jadi macam even the Japanese dia makan sushi kan, raw fish tu kan. I tak boleh take it lah because tak ada rasa tu punya. But dia taste is very fine. betul. Dia kita tak ada sambal. Kalau makan raw fish, dia biasanya makan dengan Ada sup dengan soy sauce. That's where get the flavor. So bila ambil sashimi, dia ke dalam soy sauce, sikit je. Yalah, tapi saya memang tak boleh. Susah jugalah kalau untuk makanan ni kan. Kalau macam pedas sikit, Tak wasabi sikit kan. Wasabi punya flavor pun dia bukan pedas kat lidah. Pedas kat hidung. Ya, betul. Betul. Nampak tak? Perbezaan hal makan je ni, cerita makan pun boleh menjadikan konflik antara dua bangsa. Betul? Kerana kita betul. Indonesia pun. Jadi baru cerita hal kecil ni, hal makan. Bayangkan kalau hal-hal besar, hal pandangan, pemikiran, memang lebih besar lagi perbincangan tu. Jadi hal kecil pun boleh jadi konflik. Sebab biasanya macam inilah kita dalam kehidupan kita pun anak kahwin. Dia masuk keluarga satu, keluarga baru tau. Jadi dia hidup bersama dengan pasangan yang selama 30 tahun, mungkin 20 lebih tahun, dah dibesarkan dengan cara keluarga tu. Kita dengan cara keluarga kita. Jadi apa konflik yang selalu berlaku? Konflik kerana aku punya cara macam ni, kau punya cara macam ni. Cara siapa lebih betul? Saya ada baca buku ni, dia panggil Secret War. Secret War. Dia Secret War sebab dia walaupun dia kat depan, dia macam present kan. Dia in your face. Tapi dia hidden itulah. Jadi sejauh mana kita boleh control the conflict itulah. Dekat situ yang kita macam kita di mahkamah syariah ni, perceraian umur muda ni terlampau banyak sekarang. Sebab mereka tak memahami perbezaan. Dia nak kasih sama, susahlah. Jadi kita tak ada toleransi. Sedangkan itu memang makan masa, memang akan ada konflik sikit, tapi kena bertahan dan terus adapt lah. Ya, complementing lah. Tapi kadang-kadang ada rasa tak puas hatinya kan. Dia rasa egonya dan sebagainya. Kadang kalau kata dah dalam keluarganya tak kisah sangat umar bersepah, ini aku je mengemas. Dia jadi satu perasaan, aku saja yang mengemas, ini tak mengemas kan. Jadi banyak benda-benda yang macam itu boleh jadi pergaduhan besar. Sedangkan benda tu kecil. Ini kalau hal agama kita panggil furu' lah, perkara yang furu'iyah, bukan perkara usul. Tetapi itulah bila furu'. So asas yang besar, asas penting lah. Soal foundation lah. Saya faham usul tu bukan macam origin. Itu bahasa Melayu. Itu dari bahasa Melayu. Yang ini bahasa Arab. Dari bahasa Arab, usul itu adalah sumber yang asas. Source. Source. Primary source lah. Perkara yang memang base dia lah, foundation dia. Sama juga kalau usul origin, primary source tu origin juga. Itulah. Dia punya Itulah kalau dalam bahasa Inggeris tu saya tak apa bijak sangat kena tanya ni. Istilah-istilah dia tu. Jadi dalam bidang berbeza-beza kita adapt lah perkataan tu. Tapi dalam usul tu tetap dah Arab lah. So kita kena baca dia punya word dia. Ya. Kalau tu betul lah kalau dalam bidang yang Haris bincangkan tu betul juga.
Depends on the context. Itu science dia. Sciences mana yang Betul. dia address. Jadi bila berbalik kepada kisah kita ni tadi, maka dari segi perasa makanan tu, yang untuk bumbu-bumbu dia tu, itu pun dah berbeza dah. Dengan demikian, makanan itu kehilangan banyak lemak dan tidak begitu banyak. Dia kata maknanya makanan yang tidak ada banyak bahan ni, dia tak banyak lemak. Dia jadi tak banyak, kita panggil apa dalam bahasa Inggeris ni, ada satu yang kolesterol yang tidak baik ni. Yang itulah saya ingat. Saya pandai sikit yang tu, saya tak berapa. Dengan demikian makanan utama mereka ialah daging kambing dan ayam. Mereka tidak menggunakan dengan mentega. Sebab apa? Sebab bagi mereka rasa tu tak sedap. Dan mereka makan kosong macam tu, dia tak banyak bahan. Dengan demikian kadar kelembapan dalam makanan mereka adalah rendah dan ianya mengurangkan benda-benda yang memudaratkan tubuh badan. Akibatnya, tubuh orang di kota, orang duduk bandar itu lebih halus jika dibandingkan dengan tubuh mereka yang tinggal di padang pasir yang mengalami hidup yang lebih mencabar. Begitulah mereka yang hidup di padang pasir dan biasa berlapar didapati mempunyai tubuh yang tidak mempunyai bahan yang memudaratkan, sama ada tebal atau nipis. Atau kelembapan makanan ni saya pun tak apa faham bab ni. Mungkin kena tanya orang dalam bidang diet ni. Bidang pemakanan tu. Sebab saya ada semak dalam saya buka tak sini. Semalam saya semak. Memang ada dalam kajian saintifik tentang dipanggil kelembapan makanan Tapi saya dah tutup lah, saya dah tak ingat lah mana. Kelembapan makanan tu, makanan yang simple, yang macam kering-kering ni lebih baik lagi banding yang macam dia banyak ingredient tu. Yang saya faham secara umum macam tu lah. Mungkin macam kita makan nasi jadi kan, dan jadi kita kuah kan. Arab dia nasi, Arab tu dia daging macam tu je. Mungkin lah, saya pun tak pasti itu. Okey. Jadi dalam perbincangan daripada permulaan tadi, pendahuluan yang kelima ni sampailah kepada perenggan ni, dia nak ceritakan tentang macam mana perubahan perbezaan-perbezaan masyarakat dalam, walaupun di Samoa Maghribi ada bahagian-bahagian mereka, kelompok dia lain-lain juga cara makan dan sebagainya. Dia nak sampaikan kat sini ni, suatu yang harus diketahui ialah pengaruh berlebih-lebihan terhadap tubuh badan dan segala aspeknya dan adalah sangat jelas dalam soal agama dan ibadah. Kesempitan hidup oleh mereka yang tinggal di padang pasir dan mereka yang menetap di kawasan yang biasa dengan hidup berlapar-lapar serta tidak menikmati keselesaan didapati lebih beriman dan bersedia untuk melaksanakan amal ibadah berbanding dengan orang yang hidup dalam mewah dan berlebih-lebihan. Ini poin penting dia. Jadi dia nak katakan dekat sini, dan ini mengingatkan kita kepada siapakah yang mengikuti Nabi dalam dakwah awal. Adalah orang-orang susah ni, orang-orang nomad ni. Kerana mereka itulah lebih mudah untuk menerima amalan-amalan agama. Dia sebab dia sangat kuat kan tradisi lah. Antara lain kerana dia punya pemikiran itu lebih tajam. Maksudnya dia mungkin tidak banyak pertimbangan yang lain kan. Jadi dia fikir yang tu, ni betul ni. Mudah dia terima. Dia mungkin tak fikir status. Dia tak ada banyak perkara yang dibimbangkan. Saya cakap ni kan orang macam ternama kan, tak cakap sebarang. Orang Badui tak apa-apa kan dia orang. Ya. Barangkali yang itu. Cuma untuk tajuk kita yang ini dalam bidang hal makan tadi. Dia kata disebabkan mereka ni kurang makan, tak banyak berlebih-lebihan yang makan, jadi pemikiran dia tu lebih sharp. Nak sampaikan sesuatu senang dia faham. Dia cepat untuk terima. Ya. Dan kemudiannya untuk dia melaksanakan amal ibadah pun mudah saja. Bahkan kita dapat menyaksikan bahawa tidak ramai orang yang beriman di kota-kota
dan bandar-bandar besar sehinggakan kebanyakan mereka itu begitu engkar dan leka, yang mana ianya ada hubungannya dengan makanan daging yang berlebih-lebihan, pelazat makanan dan gandum yang terbaik. Jadi maknanya pemakanan yang berlebih-lebihan itu juga membawa kepada menjadi sikap dia lah. Dia jadi sikap dia nak lebih berselesa ke, melengah-lengahkan ibadah dia ke. Dia jadi lebih degil. Jadi pemakanan tu ada memberikan kesan. Kewujudan mereka yang bertakwa dan beramal adalah dengan jelasnya mereka yang hidup di padang pasir, yang hidup sedapat yang ada sahaja. Sebaliknya, keadaan hidup para penduduk dalam sebuah negeri dapat dilihat berbeza, bergantung kepada perbezaan taburan kemewahan dan kekayaan. Jadi dalam arti kata yang lain, dugaan bagi orang yang lebih kaya atau lebih mewah ni lebih tinggi lagi dari segi kehidupan dia tu. Hatta pemakanan sekalipun memberikan kesan kepada cara hidup dia. Itu yang cuba disampaikan. Tapi kita jangan salah faham pula. Maksudnya bila Ibn Khaldun ceritakan macam hari tu jugalah tentang iklim, tentang lokasi kita, bukan bermakna kalau macam itu orangnya memang takkan dia takkan boleh berubah. Tak, dia bukan gitu. Ibn Khaldun nak sampaikan tentang asas dulu, supaya kita faham asas manusia ini. Kalau dia duduk lokasi sekian-sekian, sikap dia macam ni lebih kurang. Kalau makan dia cara macam ni lah biasanya sikap mereka tu. Tetapi nanti baru lepas-lepas ni lah dia akan mula bincangkan bahawa semua itu boleh berubah. Maknanya kita yang boleh mengubahnya. Walaupun iklim dan yang lain, cara hidup yang dari keturunan kita dah berzaman-zaman begitu, kita boleh ubah. Dan bila kita ubah, maka kita pun, pemakanan kita berubah juga. Dia jadi begitu. Nanti saya tunjukkan contoh yang terkini lah. Suatu dapat kita simpulkan bahawa mereka yang tinggal di padang pasir atau di kawasan penempatan dan di kota, yang hidup berlebihan dan memakan makanan yang enak-enak, lebih cepat mati daripada mereka yang ditimpa kemarau atau kebuluran. Inilah halnya misalnya pada orang-orang barbar Maghribi dan para penduduk kota Fez, sebagaimana yang kita dengar di Kahirah. Ia tidaklah sebagaimana orang-orang Arab yang menetap di kawasan terbiar dan di padang pasir, atau penghuni di daerah yang ditumbuhi oleh pohon kurma dan makanan utama mereka ialah kurma, atau tidak seperti penduduk Afrikiyah masa kini yang menjadikan makanan utama mereka beras Belanda tadi, dan minyak zaitun, atau seperti mana penduduk Sepanyol yang menjadikan makanan utama mereka jawawut dan minyak zaitun. Apabila mereka ditimpa kemarau atau kebuluran, ianya tidak membunuh mereka beramai-ramai sebagaimana manusia yang lainnya, dan hanya sebilangan kecil sahaja sekiranya ada yang mati kebuluran. Okey. Yang dimasukkan di sini, kalau dah memang biasa hidup susah, padang pasir, berpindah randa, tiba-tiba berlaku kemarau yang panjang, dia kebuluran, tahap ketahanan dia lebih lama lagi berbanding orang bandar. Tiba-tiba keputusan makanan, kan, kita sekarang ni isu tentang food security kan, Malaysia. Andai kata berlaku isu melibatkan food supply kan, akhirnya food insecurity yang berlaku di Malaysia, kalau kata berlaku pada kita, kemudiannya menyebabkan makan tak cukup, keberangkalian untuk cepat mati itu lebih laju lagi, lebih cepat. Saya belajar ekonomik. Dia kata kalau you nak avoid food security, you kena buka you punya trade. Open your port, open your trade. Butter trade. Imports. Imports lah, betul. Memang kita sekarang memang highly dependent on imports. Masalahnya Malaysia dia selalu letak tarif dia sama macam price control. So price control kan suasana dia haramkan kan. Kalau letak tarif dia sama macam price control. So you akan letak artificial price, dia macam riba ke atas import. Faham. Dia jadi mahal harga kan. Mahal tak doesn't make sense lah. You make it more expensive for no reason. But you make money, but the government makes money lah. Ya, betul. Itulah yang terjadi.
Macam itu yang menjadi isu sekarang, maka kita kena banyakkan production juga dalam negara. Cuma itulah, panjanglah cerita itu kan. Itu bukan kisah saya lah. Itu kisah Macam beras kan kita dah broker beras kat sini. ya. Khusus semua import. Kita pula yang kita punya ekspor pula. Itulah, itu tak apalah, itu tajuk lain lah. Kita panggil ahlinya untuk bincang Okey. Apa dia sebut tadi? Maka bagi mereka yang dah biasa hidupnya makan cukup, makan banyak, tiba-tiba dia kebuluran, dia tak tahan lah. Dia tak tahan. Yang ini kita boleh rasa waktu bulan puasa kan. Satu hari makan berapa kali? Sampai 5-6 kali. Kejap-kejap jumpa klien, makan. Jumpa klien, minum, makan. Tiba-tiba bulan puasa, nak jumpa pun rasa macam cepat rasa lapar kan. Tapi bagi mereka yang dah biasa lapar, tak ada masalah. Okey. Sebagai sebab kepada semuanya itu, suatu yang tidak dapat diputuskan ia atau tidaknya bahawa perut orang-orang memakan makanan dengan banyaknya dan yang biasa dengan pelazat makanan dan khususnya mentega. Ini bagi konteks mereka lah. Memerlukan kelembapan tambahan di samping kelembapan yang sedia ada. Dan kelembapan yang dapati itu akhirnya menjadi berlebih-lebihan. Apabila pula perut itu tidak mendapat makanan secukupnya, mengalami kekurangan pelazat makanan, dan oleh makanan yang kasar yang tidak biasa dimakan, maka perut itu yang merupakan anggota tubuh yang paling lemah. Dan berasaskan sebab itu, dianggap alat yang vital, akhirnya kekeringan dan mengecut. Dia nak maksudkan apa? Kita dah biasa makan yang sedap-sedap, tiba-tiba makanan ada, tapi dah tak apa sedap. Jadi perut tu dia dah terbiasa, dah manja. Jadi perut tu jadi meragam lah. Mungkin mendatangkan sakit. Itu yang terjadi. Yang ini benar-benar betul-betul pengalaman saya peribadi di Somaliland. Saya datang sana. Sana masalah air agak tinggi lah. Jadi dia kena gali air. Dia minum air tu. Saya minum air tu saya sakit. Tapi dia minum air tu tak sakit. Kita ni jenis nak suka buat kajian. Kita pun search. Apakah kandungan dalam air di sana? Rupanya arsenik tinggi di sana. Tapi dia tak ada apa. Siap saya bercerita dengan dia, saya kata, ni arsenik tinggi ni dan ada dah kajian ni. Dia kata arsenik tak arsenik, kami dah okey dah. Jadi bagi kita orang luar ni, kita tak boleh minum sikit saya sakit. Jadi akhirnya dia kena membeli air yang mahal, air mineral untuk saya lah. Jadi kalau contohnya kan macam dekat dia, tak tahu kau kena dekat dia kan, dia kotor semua. Tapi orang tak orang tak kisah. Bukan orang tak kisah. Orang India tak mati. Dia Orang India tak mati. dia dah biasa gitu. Kalau orang luar masuk India, Ya boleh, betul. The food street food dia kan. dia panggil Air dia lagi. orang India basically ada tolerance. Tolerance tinggi pada kekotoran. Dia dah part of their life. And dia dah okey dengan tu cara makan. Tapi kalau kita tengoklah, maknanya adakah kita boleh berubah daripada yang perut manja tadi menjadi perut yang lebih tahan? Boleh? Boleh. Nanti Ibn Haldun sebutlah. Ibn Haldun dah sebut. Jadi apabila pula perut itu tak mendapat makanan yang secukupnya, okey tadi yang merupakan anggota vital, tiba-tiba jatuh sakit dan kematian mengejut. Ini yang disebutkan. Boleh jadi dia punya ekstrim, tiba-tiba mengejut, mati. Kematian mengejut. Akibat utama mereka memiliki perut seperti itu. Mereka yang mati kerana kebuluran adalah mangsa kepada sikap yang terlalu tamak. Dan biasanya keadaan yang terjadi pada mereka yang dah biasa cukup makan, tiba-tiba kemarau, makanan kena catu ke apa, dia jadi susah. Dan bila dia dapat, dia akan jadi tamak. Ketika itu dia jadi tamak dan kalau boleh dia dapat makan terus banyak. Dan itulah antara punca dia mati juga. Untuk kali pertama dapat makan terus makan banyak.
Terkejut. Dan saya tengok pemerhatian Ibn Khaldun ni mendalam. Cerita makan je ni. Cerita makan. Sedangkan mereka yang telah biasa dengan kehausan dan tidak memakan makanan berempah dan mentega, kelembapan asas. Maksudnya dekat sini kot yang dimasukkan lembab tadi tu. Yang dia ada macam tadi lah puan kata kan. Mungkin ada berkuah sikit, ada ni kan. Sebab titil tu kan dia lemak dah masuk dalam lauk. Makan tak kuah tu. Sedap pula Melayu tak biryani kan. Macam-macam kita masuk, kita letak apa tu? G kan? Gi. Itu yang sedap. Kalau belah belah India kuat kan makan gi kan. Yang baik dalam semua makanan tetap berada dalam hadnya dan tidak bertambah. Dengan demikian perut mereka itu tidak diganggu oleh kekeringan dan tidak terganggu oleh perubahan pemakanan sebagaimana terjadi mereka terselamat daripada kejadian menimpa mereka yang biasa makan berlebihan. Jadi dibuat perbandingan mereka yang dah biasa perutnya tu kering, maksudnya kurang makanlah dan ketika berlaku kekeringan itu dia tidak terkesan. Perkara asas yang wajar diketahui ialah makanan, dan sama ada mahu menggunakannya atau tidak adalah suatu kebiasaan. Barang siapa yang membiasakan diri dengan jenis makanan yang sesuai dengan seleranya akan menjadi suatu yang biasa kepadanya. Maknanya kita adalah apa yang kita makanlah. Kita dah biasa, kita rutin kita begitu. Dia mendapati amat payah untuk tinggalkan kebiasaan tu atau membuat sebarang perubahan dengan syarat makanan itu bukan hanya berperanan sebagai bahan makanan seperti racun atau akali atau apa sahaja yang sama sekali tidak sesuai dimakan. Maknanya dia nak makan supaya makan cara macam mana biasa dia. Kalau makan ada rempah kan, orang Melayu bila travel kan bawa sambal. Dia sebab dia, kalau tak ada sambal tak cukup. Tak cukup. Bawa kicap ada, cili padi kan. Jadi kita sendiri dah, apa yang disebut oleh Ibn Khaldun tu memang sampai zaman kita pun sama juga. Dah terbiasa dah. Yang tersenyum tu maknanya memang bawa macam-macam tu. Yang ada bawa beras pun ada. Saya pernah jumpa juga beras kita juga dia nak. Macam tu tapi yang tu dah jadi keperluan sebab kos kan. Apa sahaja makanan yang boleh dimakan dan dipersetujui boleh dijadikan sebagai makanan yang menjadi kebiasaan. Jadi seseorang itu sudah membiasakan dirinya meminum susu dan makan sayur sebagai ganti gandum. Ini cerita pasal mereka yang susah tadi ni. Bila dia gantikan apa yang biasa orang lain makan dengan sedap tu, dia ganti dengan susu. Dia ganti dengan sayur. Maka susu dan sayur itu menjadi makanan kelaziman baginya dan dia tidak lagi memerlukan gandum atau makanan lainnya. Jadi dia ada alternatif kan. Jadi alternatif. Iaitu Dr. Prof Rohaya Mohaya pernah cerita pasal macam mana menukarkan karbohidrat yang patutnya ada pada macam gandum, pada nasi apa semua ni, ditukarkan kepada sayur. Sayur pun ada karbohidrat. Itu maknanya kalau orang dah yang mengambil sayur sebagai ganti pada tu, masih lagi nutrien tu cukup untuk badan. Jadi bila disebut begini, susu dan sayur dah cukup dah. Dia dah tak perlu dah gandum. Tak perlu dah biji yang lain. Hal yang sama dengan mereka yang sudah biasa menahan lapar dan tidak menikmati makanan. Perihal itu adalah biasa bagi orang-orang yang melakukan pertapaan atau riyadah. Yang ini dia merujuk kepada ahli sufi ni. Sebab antara punca ahli sufi berlapar dengan berpuasa panjang adalah untuk tadi ni. Dia nak menajamkan fikiran dan fokus pada ibadah tadi. Jadi yang ini antara yang disebut sebagai riyadah lah. Bahasa Melayu panggil pertapaan. Tapi pertapaan ni kadang-kadang dia kurang kita panggil apa? Istilah tu kurang menepati lah. Kalau saya tak berapa suka dengan istilah pertapaan tu. Dia ada ni. Dia sebab riyadah ni memang betul, riyadah melatih. So dia melatih diri supaya berada dalam keadaan lapar.
Sukan sport. Tapi sebab riadah tu memang maksudnya latihan. Latihan exercise. Jadi dia boleh jadi exercise sports. Boleh jadi exercise dengan apa ni? Pemakanan jiwa Sebab nanti akan disebutkan riadah itu memberikan kesan kepada jiwa juga. Jadi sebab itu jiwa akhirnya jadi lebih tenang, lebih sabar dan lebih mudah untuk beribadah. Jadi bila makan tu banyak, dia jadi kenyang, sedang keadaan kenyang, selesa, roh dia pun jadi lemah. Jadi bila roh soal puasa ni. Soal puasa, kepentingan puasa tu dekat situ. Dekat situ. Hal yang sama dengan mereka yang sudah menahan lapar. Okey. Kita telah banyak mendengar cerita-cerita aneh tentang mereka. Siapa mereka ni? Orang yang menahan lapar. Yang dimasukkan kat sini orang sufi tau. Nanti dalam bidang selepas ini kita akan lihat macam mana pula orang mengangkat orang yang konon ada karamah. Kata disebabkan oleh dia ada dia menahan lapar, dia menjaga amalan dia. Lepas tu tiba dia ada karamah pula. Istilahnya macam nanti Ibn Khaldun akan sebut beza dia. Nabi dan juga orang biasa ni yang konon disebut sebagai karamah tu, tidak ada apa-apa yang perlu diangkat pun bagi kelebihan-kelebihan ini. Kerana itu kalau dapat pun untuk diri dia, bukan untuk dihebah-hebah, diseronokkan, dijadikan dambaan ke tidak. Kerana yang perlu diberikan perhatian hanya pada mukjizat Nabi tu, kehebatan Nabi, keistimewaan pada Nabi saja. Daripada manusia yang lain, sebab apa? Tak boleh nak dibuktikan sama ada ini datang dari wahyu ataupun ini sebenarnya sesat ni. Kita susah untuk. Jadi jangan dihiraukan hal tu. Itu yang nak bagi tahu. Ibn Khaldun akan sebut. Panjang tu. Yang tu saya tinggalkan balik baca sendiri. Selepas pada ni. Dia bahagian sebab panjang. Dia cerita tu kalau baca sendiri kita nampak dia akan bagi beza yang dimaksudkan perkara pelik pada manusia itu. Macam-macam jenis. Kalau saya bacakan yang disebutkan, kata kalau orang tu buat baik, orang tu memang betul-betul ikut Islam, dia akan dapat karamah. Tapi it's not something that dia boleh control. Tapi kalau orang tu buat yang macam bid'ah, dia macam amalan tu dia buat yang ditentukan Nabi, dia akan dapat istidraj. Betul. Betul. Istidraj tu memang ujian lah. Allah bagi juga pada dia untuk menguji dia. Yang ini pernah terjadi pada kalau tuan-tuan perempuan pernah dengan Ustaz Harun Din pernah dia bercerita pada anak murid dia yang belajar ruqyah juga kan. Beliau mengatakan tentang ada seorang anak muridnya tu, dia mimpi jumpa orang macam tok guru dalam mimpi. Dia berikan amalan dan dia suruh beramal dengan tu, nanti pasti jadi sekian-sekian. Apa-apa bila bertemu dengan Ustaz Harun, dia Ustaz Harun kan, jangan diamalkan benda tu. Itu barangkali itu sebenarnya istidraj tu. Sebab dia nak menguji kita nanti yakin pada mimpi tu ke yakin pada Allah pada hal mengubati tadi. Kita nak kembali kepada mana? Sebab kalau dia buat mungkin boleh jadi, betul. Tapi lama-lama kalau tiba tak jadi, dia akan jadi kat situ syirik berlaku. Itu istidraj. Memang akan bagi. Nak menguji. Siapa pilih yang sesat ni, Allah akan biarkan dia berluasa dalam, dia maksudnya jadi-jadikan. Jadi orang yang biasanya dia, berjadilah. Betul. Dan lepas tu orang tu kalau tahu sunnah, bila dapat satu ayat, dia kata ini bukan ayat sunnah. Memang bunyi dia bukan tak ada dalam sunnah. Kalau benda tu sesuai dengan sunnah, boleh buat. Kalau dia buat tu tak sama dengan sunnah, memang tak dia buat walaupun dia ayat Quran. Dia bukan macam dia ayat Quran juga macam zikirku tu kan. Ya. Memang ada dalam Quran tapi dia kan ganti nama. Kalau you buat hu nanti Nabi tak ajar. Bunyi dia macam logically memang bunyi dia referring to Tuhan. Kalau ikut kerajaan Mufti Hutan pejabat Mufti Balaya in English, how to differentiate between istidraj and blessings from Allah. Istidraj dalam Arab dia maksudnya punishment. Ujian. Ya. Dia bukan ujian macam test, dia ujian punishment. Ya. Yalah, dia
dia akan menjauhkan lagi orang tu. Macam Hujan tu akan menjauhkan lagi, ya. dia orang macam menurun kan. Lepas tu dia orang pun ada macam magic. Ada macam ada sihir, dia bagi sihir orang tu. Ingat itu karamah. Betul. Betul, dekat Malaysia ni banyak kes ayah pin pun. Ayah pin dulu. Orang berkumpul tu memang dia boleh sembuhkan. Orang yang tengah duduk kursi roda boleh bangun. But they explain here, well, a stidrak from Allah SWT for the slaves means a punishment where he is given more and more, but eventually everything will be removed from him. Macam ayat itu daripada masa dia mati dia lumpuh. Ya. Macam ni ibu Asyari pun sama juga. Dia lepas dapat tahu macam dia macam part of it dia macam stress kan. Orang tahu orang cakap agak desat. Lepas tu dia lumpuh juga. Dia tak bercakap. Tapi yang orang yang dekat dengan dia macam tak percaya. And then dia jadi bercakap pada Abu Ya tu. Sebenarnya Abu Ya tak cakap apa-apa lagi. Betul. Sempat kan perempuan semua sempat kan zaman tu sempat jumpa Saya pernah jumpa sebab apa dia, bukan saya tak pernah jumpa dia lah, tapi saya duduk kat Johor Bahru kat Lakin, dia memarkah ibu dekat situ kat Lakin. Saya pernah pergi dia punya, dia panggil usrah kan, usrah tu. Tapi saya pergi masa tu kan saya pergi, saya budak-budak lah, saya umur remaja. Mak saya suruh pergi lah, pergi dengar gabung macam kan. Saya pergi kelas dia, saya tidur. Sebab kita budak-budak kan, kita mana faham agama-agama ni. So lepas 2 hari saya pergi kan, saya tak pergi jelas gitu. Saya tak pergi jelas, saya kata masa kita budak-budak kita tak faham agama-agama ni kan. Ya. Dia tak faham sebab dia tak faham dia punya bahasa. Terlalu istilah dia kan. Terlalu banyak istilah, terlalu banyak macam sufi. Ya. Betul. Jadi yang itu nanti akan disebut lebih Itu yang Ibn Khaldun sebut dekat sini, kita telah banyak mendengar cerita-cerita aneh tentang mereka. Nak tunjuk kat situ ada hal-hal yang macam-macam lah. Ini jumpa sekejap kat sini, kata kat sana pun jumpa lah kat. Juga kan, dekat Mekah pun jumpa orang yang sama, masa yang sama. Okey, macam-macam lah. Mereka yang tidak mempunyai pengetahuan sedemikian akan berasa sukar untuk mempercayai maklumat semacam itu. Penjelasan itu terbit daripada suatu yang telah menjadi kebiasaan apabila jiwa seseorang menjadi biasa dengan suatu hal, ia menjadi sebahagian daripada pembentukan jiwa dan menjadi tabiatnya. Sebabnya, jiwa itu boleh dibentuk-bentuk mengikut kemahuan seseorang. Dengan secara latihan, perlahan-lahan, seseorang itu sudah tentu akan biasa dengan lapar. Maka lapar itu akhirnya menjadi suatu kebiasaan pada rohnya juga. Maka, andaian para doktor kesihatan bahawa lapar akan mengakibatkan kematian adalah tidak benar. Kecuali apabila seseorang tiba-tiba terdedah kepada kelaparan dan tidak mendapat makanan sama sekali. Maknanya orang yang memang bukan disebabkan dia tu biasa berlapar akan menyebabkan dia mati. Tapi disebabkan dia biasa sangat makan, tiba-tiba dia lapar mengejut. Orang mengejut, lepas tu langsung tak dapat makan sama sekali, boleh jadi dia akan mudah matilah. Dengan demikian perut itu tidak diisi dan dihinggapi penyakit yang boleh membahayakan. Jadi kalau transisi antara kuat makan kepada nak berlapar, tak boleh terus mengejut. Dia nak berkata yang tu. Sama juga orang yang sentiasa lapar, tiba dia dah mula senang makan, tak boleh terus makan sebanyak-banyaknya. Jadi perubahan itu pun kena dibiasakan dengan perut tu. Perut nak kena biasa perlahan-lahan, tambah sikit atau kurang sikit. Ini terlibat juga dengan kita. Sekarang ni orang banyak buat diet apa? Atkins intermittent fasting intermittent fasting. Intermittent fasting. Jadi maknanya kalau nak ni kena beransur-ansur juga. Kalau tidak kan terkejut, kita tak tahu apa jadi. Itu disebut sebagaimana yang mampu dibuat oleh ahli sufi adalah melalui latihan beransur-ansur menahan dirinya. Mengambil semula makanan secara beransur-ansur adalah sangat perlu apabila seorang itu tidak lagi mahu melakukan riadah. Maknanya dari tadi ni perenggan yang sebelah kiri 24 yang di bawah sekali sampai perenggan ni dia masih bercerita tentang mereka dalam kalangan ahli sufi yang buat riadah tau. Jadi kalau dia dah tak nak buat dah riadah tu untuk melatih diri dia, maka dia kena beransur-ansur juga untuk makan. Jika seorang itu mahu makan makanannya seperti semulanya, dia akan terdedah kepada bahaya maut. Oleh itu dia harus mengakhiri riadah seperti mana dia memulakan secara beransur-ansur.
Ini pengalaman Ibn Khaldun sendiri ni. Kami telah menyaksikan sendiri bagaimana seorang itu berlapar selama 40 hari berturut-turut. Syekh kami pernah hadir di majlis Sultan Abul Hasan, bila mana 2 orang wanita dari Al-Jazirah dan Ronda yang telah menghadap baginda. Kedua-dua wanita itu telah selama bertahun-tahun tak makan apa makanan pun. Pengalaman mereka itu diketahui umum. Mereka telah diperiksa dan apa yang didakwa itu adalah benar. Kedua-dua wanita itu meneruskan niat mahu berlapar sampai meninggal dunia, dan kebanyakan orang yang kami kenali cuma meminum air susu kambing. Maknanya dia tak makan, tapi susu kambing dia minum. Dia minum susu kambing. Dia ada kat situ ya. Dah biasa. Saya pernah tengok ada satu dokumentari pasal hadis budak duduk bawah, dia betapa lah dia pakai baju yang orange. Kuning tu, oren tu. And one fine day, dia just hilang tau. Tak tahulah sama ada dia mati ke apa ke, tapi dia boleh duduk situ dengan kamera for more than 40 days tau. 40 days or more than that. Lama, she was young. And then orang record ni, after dia mati dia orang macam pergi kat ambil berkat lah jadinya. Dia memang tak bangun langsung. Kamera was there all the time. Dia tak mati. Orang luar negara kan? Dia Macam pernah dengar ni. dekat India? Nepal. Nepal. Muda-muda. Saya tengok memang saya nampak memang pada saya sendiri. Dokumentari tu. Yang budak tu memang tak bergerak. Tapi dia amalkan Orang bagi air lah, minum air. yang itu saya tak tahu sebab tak ada rekod yang dia minum air. Tapi dia duduk tu kan, dan dia tempat tu kan sejuk kan. Nepal. Dia buat zikir ni lah, bukan zikir lah. Dia punya lah. pernafasan tu. Yang Pernafasan tu. yang itu. Sebab apa benda buat macam tu, badan tinggi panas. Oh. Sekejap saya tunjuk ni. Bila saya semak dekat satu paper ni. So finding ni memang kena dengan apa yang Ibn Khaldun sebut juga tu. Kalau tiba-tiba orang berubah kan, the eating disorder yang berlaku ni menyebabkan dia sudden death. Memang ada satu kajian dah dibuat dah. Termasuk yang tadi saya sebut, saya semak juga, tapi saya tak sempat tunjukkan paper dia tu. Tentang pemakanan yang lebih lembab menyebabkan otak tumpul. Memang ada kajian saintifik juga. Dia panggil the cognitive ability tu jadi lebih rendah berbanding mereka yang makan kering pemakanan tu. Dan Dia sudden death apa sebab? sebab perubahan ekstrim. Daripada lapar tiba-tiba makan banyak, sudden death. So dia ada heart attack lah, dia menyebabkan heart attack. Dia guna dengan heartburn. So heartburn tu dia lepas tu dia macam unstable. Lepas tu dia unstable dia macam engine lah. Dia punya piston tak gerak macam Dah lama tak gerak dia tak consistent. Dia akan jam lepas tu pecah. Yelah, macam kita punya masa. Kalau kita tak biasa pada berat, Tiba-tiba kita ambil. benda yang kita tak biasakan berat. Betul? Jadi begitulah ceritanya. Kedua wanita, mereka minumnya susu kambing tu pada sebelah siang harinya atau sewaktu bersarapan pagi. Itulah makanan mereka selama 15 tahun lamanya. Jadi sesuatu yang harus diketahui, yang ini kita boleh tandalah, bahawa barang siapa yang sanggup berlapar atau mengambil hanya sedikit makanan adalah berkesihatan lebih baik daripada mereka yang terus berlapar atau mengambil makanan berlebih-lebihan. Walaupun memang ada orang yang boleh hidup dengan cara macam itu, tapi kata Ibn Khaldun, bersederhanalah lebih baik. Maknanya ambil makanan sedikit, berlapar boleh berlapar. Ingat pasal ada seorang sahabat yang kata dia nak berpuasa saja kan. Dan Nabi kata, aku berpuasa, aku juga berbuka kan. Jadi maknanya dekat situ kita kena bersederhana lah. Bersederhana sebenarnya boleh. Berlapar itu mempunyai kesan yang sangat baik terhadap kesihatan dan kebaikan pada tubuh badan dan akal fikiran seperti mana yang telah kami nyatakan. Ini dapat diselidiki daripada pelbagai kesan hasil daripada berjenis-jenis makanan terhadap tubuh badan.
kita dapat melihat bagaimana orang yang memakan daging binatang bertubuh kuat dan besar itu akan menjadi sasa seperti mana haiwan tu. Pemakanan orang-orang Mongolia kan beza. Tengok badan orang Mongolia juga. Bagaimana badan dia, lain. Perbandingan di antara penghuni padang pasir dengan mereka yang hidup menetap di suatu kawasan menunjukkan juga pernyataan ini. Hal yang sama pula dengan orang yang meminum susu dan memakan daging unta. Kesemuanya itu mempengaruhi peribadi mereka yang menjadikan mereka sikap lebih sabar macam unta agaknya. Sabar kan? Tahanlah sak. Berupaya memikul beban sebagaimana yang termampu dipikul oleh unta. Perut mereka pula menjadi seperti perut unta yang sihat dan tegar. Mereka tak boleh dialahkan dengan kelemahan atau ketidakupayaan. Maksudnya dia boleh saja buat. Ya? Tidak juga dialahkan oleh makanan yang sedikit. Mereka boleh mengambil makanan yang tidak mudah hadam atau tidak rosak untuk membersihkan perut mereka seperti sebiji peria. Buah yang lain ni saya tak pasti nama mereka dalam bahasa Arab. Namun perut mereka tidak berasa sakit sedikit pun. Maksudnya makanan tu mungkin susah untuk dihadam bagi perut yang manja macam kita ni. Tapi bagi mereka yang dah biasa dengan susu unta, tak ada masalah. Dan sekiranya penduduk yang telah tinggal tetap di suatu kawasan yang perutnya memang nipis dan telah biasa makanan lembut-lembut, mahu meninggalkan tabiat makanan itu, mereka tentunya akan menghadapi maut dengan serta-merta. Sebabnya ialah makanan katartik itu mengandungi racun. Apa itu katartik? Tahu? Katartik apa? Katartik. Katartik apa? Apa maksudnya? Tak tahu je. Sebab makanan itu mengandungi racun. Jadi maknanya kalau kita tu kena bawa sambal tadi tu, tak ada masalah. Takut-takut nanti kan kita pergi tempat orang, biasa terjadi kita travel tak biasa makanan tempatan, tiba sakit perut. Jadi maksudnya dia macam psychological relief. Psychological Relief. Oh. So contohnya, Itu katarsis. Oh. katarsis tu bila dia takut. Katarsis tu bila dia takut. Katartik. Katartik dia description. Oh. Adjektif dia. Punya adjektif Kalau lah. katarsis Okey. dia. Dekat kamus Dewan Bahasa, katartik itu bahan yang berupaya melawaskan pengeluaran najis. Oh, bahan pelawas lah. Oh, okey. Tapi dalam definisi ni dia more broad. Dia Hmm. bukan saja buang besar. Contohnya makan, you dah kenyang, itu katartik. Kesan ke daripada Kesan you dah you satisfy yourself. Hmm. That feeling of ease, that feeling of contentment, that's cathartic. Hmm. That's catharsis. When you're content, you're under a state of cathartic. Bloating tu termasuklah. Bloating tak. Bloating lain. Oh, lain pula. Sebab dia psychological relief. Bukan. Okey, psychological lah. Rasa macam dah makan kenyang, rasa puas tu Macam satu. Dalam in emotional terms, you feel good. You feel good. Okey. Maksudnya it feels good. Ah, It feels good. okey. Also, Jadi mungkin makanan yang dimasukkan sini mungkin lebih pada pelawas tadi itulah. Makanan yang melawas tu mengandungi racun pula. Disebabkan oleh tak biasanya kita. Yang ini saya kongsikan satu video saya. Saya tak pernah makan air, tak pernah minum susu unta yang diceritakan ni. Jadi saya dibawa pada satu malam meminum susu unta yang kata tadi dari ditulis apa tadi, dari tetek unta kan. Dia sebenarnya nak bawa saya pergi ke situ, tapi saya yang tak sanggup pergi makan daripada situ. Ni memang daripada unta terus. Saya tak tunjuk. Dia rupa-rupanya dah jadi kebiasaan bagi mereka minum terus daripada bawah. Macam tu. Macam kecil kan. Nanti dia akan
Kita dari mulut lah. Ha. Kita dari sudut. Satu contoh kan, nampak video dekat Dekat Somaliland. Somalia. dia it's a farm, cow farm. Cow farm. So in I don't know what they call it in science, but like in veterinarian science, a cow gets bloated when it digests grass, Hmm. and then it produces methane inside the stomach. Hmm. Sometimes the cow's digestive system can't expel the methane, so it dies in its digestive system. Hmm. Hmm. Because the methane is stuck in it. So what farmers do, they poke a hole in it Ah, yeah. to let the methane out. Hmm. And then when you let the methane out of the cow feels at ease. It Hmm. feels like it gets relief from it. Ya, ya. Ya, saya dah tengok juga video tu. Sama juga dengan macam kuda. Hmm. Macam kuda kan dia akan pijak atas paku atau batu yang tajam kan. Hmm. Dia masuk dalam dia punya hoof tu sampai dia masuk dia punya flesh lah kan. Hmm. Bila doktor dia akan datang untuk keluarkan dia punya macam kupas. Hmm. Panggil dia macam infection lah. Dia keluarkan dia punya infection tu bila puncture tu. Oh. Dia tak tahu. dia macam dia punya blood circulation tu dia akan buat clot. Maksud clot tu dia akan swell. Hmm. Dan dia akan buat swelling dalam dia punya kaki tu. So doktor dia akan buka dia punya hoof tu, dia akan campur. Hmm. They'll shave off the bruise, and then they'll pop the bubble in their hoof. Oh, ya. And Oh. that also gives them relief. So that tu maksudnya catharsis lah. Oh, okey. Oh, yang katasis tadi. Okey, So faham. dia psychological relief. Hmm. Dia bukan saja macam biological lah. Dia psychological lah. Untuk haiwan pun sama kan? Haiwan pun sama. Hmm. Jadi macam yang bila cerita tentang susu unta ni, kita macam saya sendiri memang tak pernah minum kan. Dan saya ni apa dia panggil lactose intolerant. Jadi susah nak minum susu ni, melainkan susu tu campur dengan kopi ke, campur dengan coklat, dia okey. Tapi kalau susu semata tak boleh. Jadi tapi saya beranikan diri saya dibawa ke sini ni terpaksa pergi tengah malam sebab keperluan susu unta ni bagi masyarakat dia. Buka je kedai besok pagi tu, dalam sejam tu habis. Orang akan ambil. Jadi dia bawa saya betul pergi ke kampung orang yang memang ada membela untuk jual esok. Minum satu tu, besar tu, banyak tu. Jadi dia tak keluar audio. Apa yang saya sebut kat sini, saya kata bau dia macam bau kayu-kayu. Dia bukan bau susu yang hanyir, bau kayu. Macam mas. Macam smoky. Macam smoky. Rupa-rupanya sebab unta di padang pasir jenis macam ni, dia punya makanan dia ni pokok-pokok ranting kayu tu. Ranting kayu tu. Macam kayu juga kita. Dia boleh makan. Yang kita panggil pokok akasia. Kalau akasia di tempat kita memang spesies lain. Akasia di sana, itulah makanan kambing, itulah makanan unta. Dan akasia tu berduri. Dan bila dia makan, jadi kita bau tu macam bau pokok je lah, kayu. Lepas makan dia terus flush semua. Memang hadam betul. Memang terus sekejap je dalam tempoh setengah jam je. Terus hadam. Jadi bila mana saya demam ke apa, dia bagi air tu pun terus elok, alhamdulillah. Jadi barangkali itu juga yang dimasukkan bila dia makan itu, dia mempunyai kesihatan macam unta tadi. Macam unta tadi. Dia macam laxative lah. Laxative lah. Tapi dia tak macam laxative macam kalau saya minum susu lembu biasa. Dia akan sakit, rasa macam cirit berit. Yang ni tak, yang ni dia macam clear off semua. Macam dicuci. Detox, macam detox. Tapi kat kita orang dia pun macam tu. Penjual susu kat sini.
supply pun tak cukup kat sana. Jadi kalau ada kesempatan pergi umrah ke apa, cuba dapatkan experience tu ni. Dekat Sedang, Minum. dia ada unta juga. Sedang. Ada? Cuba minum air unta tu. Air Sedang. Ha. Dia call unta dari Tengok unta dia makan apa kan? Tengok pula makanan dia. Boleh cubalah. Boleh cuba. bawa unta kena bawa dia punya kasar juga. Itulah. Dekat sini tak tahu dia makan apa kan? Makan unta grass. Jadi kalau kata dia jadi unta manja, mungkin kesan kepada kita yang minum pun jadi lain dengan unta yang liar tadi tu. Perenggan seterusnya ini, suatu tanda yang menunjukkan pengaruh makanan terhadap tubuh ialah sebagaimana yang disebutkan oleh para sarjana pertanian dan disaksikan oleh orang-orang berpengalaman, bahawa apabila telur ayam yang diberi makan biji-bijian dan dibiarkan berlumuran dengan tahi unta dan dibiarkan menetas, maka anak ayam yang dilahirkan itu akan lebih besar daripada apa yang dapat kita bayangkan. Ini bila Ibn Khaldun sebut, dia kata zamannya itu dia dah disaksikan dan disebutkan oleh sarjana pertanian, maknanya orang dalam bidang agriculture. Cuma bila saya semak dekat internet lah secara rambang je, memang ada ramai orang merujuk pada perkara ni, tapi mereka tak buat, mereka kata kajian belum dapat membuktikan. Jadi mungkin tak dibuat kajian secara menyeluruh lagi kan. Jadi kata ini pandangan Ibn Khaldun, tetapi tidak ada kajian saintifik buat masa sekarang ni dekat zaman kita lah yang mengesahkan. Jadi kalau nak tahu kena buat kajian lah. Seseorang itu tidak perlu masak biji-bijian. Okey, ini dicerita pasal tadi. Apabila kita telah merhatikan pelbagai cara di mana pemakanan itu mempengaruhi tubuh, tidak dapat disangkakan lagi bahawa lapar juga mempengaruhi tubuh. Sebabnya adalah kedua-dua hal itu mengikut pola yang sama. Lapar itu mempengaruhi tubuh di dalam membebaskannya daripada sesuatu yang memudaratkan serta yang mengandungi cairan campuran yang boleh merosakkan tubuh dan daya akal, sebagaimana makanan itu juga mempengaruhi keaslian kewujudan sesuatu tubuh itu. Akhir sekali, apapun Ibn Khaldun kata, wallahu a'lam, Allah lah sahaja yang maha mengetahui. Cuma kita sebagai satu panduan buat kita juga, apa yang dipesan oleh Nabi SAW, inilah akhirnya, makan secara bersederhana. Di situ disebutkan 1/3 untuk makanan. Jadi bukan makan berlebih-lebihan, sebab ada 1/3 lagi untuk minuman, 1/3 lagi untuk nafas disebut. Jadi untuk mengatakan tak perlu penuh sangatlah makan tu. Bila penuh-penuh tu, kesan dia pada yang tadi lah. Kesan tu dah dibincangkan oleh Ibn Khaldun. Bila penuh tu, dia tak memberikan kesan yang baik pada badan kita. Jadi bila sebut tu, saya teringatlah dokumentari tentang Tun Mahathir kita. Makan sikit kan. Nanti saya semak balik nanti. Nanti saya semak balik. Kalau baca tengok dari TV tu tak ada nombor. Nak cari susah. Okey. Ni Okinawa diet, pernah dengar? Okinawa, orang masyarakat yang hidup lama ni, orang di Okinawa, purata usia dia 84 tahun, tapi kalau seluruh China yang ada orang yang seluruh Jepun yang ada penduduk berusia 100 tahun, dia ada 5 kali ganda orangnya dekat dalam tu, di Okinawa saja. Dan bila mereka buat kajian yang dipanggil Hara Hachibu ni, mereka ni makan dengan banyak sayur, 90% adalah semua sayur. Yang lain tu beras paling sikit sekali dia makan. Jadi cara makan dia pun makan berhenti sebelum kenyang. Yang ini dia yang dijaga, dan banyak ada kajian. Bila saya semak, banyak ada kajian tentang ini. Dan dia memberikan kesan bukan sekadar mereka itu lebih sihat dan panjang umur lah kan. Termasuk juga maknanya dia bila dia makan begitu, dia tak ada demensia. Tak ada. Orang tua-tua dia tak ada demensia. Cuma bila sebut Okinawa hari ni, dia dah berubah. Jadi ini adalah orang lama punya diet. Yang Okinawa ni dia kata makan plant-based protein, soya ke? Tak macam-macam. Dia ada macam-macam. Semua jenis plant-based. Plant-based. Dia banyak
sayur-sayur hijau banyak, kekacang. Kayu kan banyak kurang kayu yang protein, tapi memang kayu protein Ah. sikit. Tapi macam kita tahu lah kan, yang protein banyak dalam tu kacang lah, kacang tu tak. Tapi sayur-sayur hijau pun ada juga. Macam bayam. Saya tak ingat dia punya detail tu, kita kena semak balik. Cuma bila mereka ni makan banyak daun yang berdaun hijau tu, kemudian plant based protein, tofu, mana lagi? Dia jaga perkara ni. Itu yang berikan kesan lebih sihat. Dan kita pun tak heran jumpa orang-orang Jepun yang boleh naik gunung umur 80. Masih boleh naik gunung. Brussels sprouts, green beans, sweet corn, asparagus, broccoli, potato. Baru saya ingat. Ni keledek Keledek ada tak dia sebut? Keledek ke apa? Sweet potato. Itu makanan paling ruji dia. Untuk menggantikan saya tahu karbo ke apa? Ya. Jadi maknanya untuk zaman kita, dalam zaman moden ni pun, apa yang dibincang oleh Ibn Khaldun tu diamalkan oleh masyarakat dalam dunia ni, yang berikan kesan positif pada dia. Jadi itulah, kita pun berhati-hatilah soal makan ini, supaya makan itu tidak berlebih-lebihan. Itu saja. Sebab dia membantu untuk memberikan kita pemikiran yang lebih baik, untuk kita menuntut ilmu kan, untuk kita beramal. Protein. Bolehlah. Nanti buatlah satu ramuan apa yang sesuai untuk kita ni. Okey, yang saya maksudkan nak kena baca sendiri ni, pembicaraan pendahuluan yang ke-6 ni, tuan-tuan puan-puan baca sendiri. Sebab dia mulakan dengan kisah macam mana kemudiannya masyarakat yang tadi macam orang yang susah, orang nomad ni, lebih mudah terima kenabian. Disebabkan oleh Nabi-Nabi ni memang Allah telah pilih orang, mereka itu dalam keadaan mereka hidup dalam keadaan sederhana. Dan juga apabila datangnya perkara yang pelik pada Nabi itu, orang-orang ni lebih mudah terima kepelikan itu. Bukanlah keanehan yang, dia nak kata macam roh tu dia berhubung. Boleh. Roh orang yang dalam keadaan susah tu, dia dalam masa yang sama dia lebih mudah terima kebenaran. Maksudnya latihan pada rohnya itu membuatkan roh dia tu lebih kuat untuk menerima. Dan kemudian dia masuk muka surat seterusnya, nanti panjang ni. Dia cerita tentang kenabian, lepas tu dia cerita tentang mimpi, alamat mimpi, cerita tentang zodiak, perbintangan dalam ni. Panjang ni cerita ni. Jadi saya tak nak banyak fokus ke sini. Kemudian macam mana persepsi supernatural dalam ni dia bincang. Cuma tuan-tuan pun pergi terus kepada penutup kelas kita hari ini adalah, bacalah nanti, bukalah muka surat yang terakhir 56 itu. Penutup kita hari ini adalah tanda di mana seseorang itu dianugerahi secara fitrahnya kepada persepsi supernatural dapat dikesani sebagai berikut. Apabila orang berkenaan menceburi suatu usaha untuk mengetahui tentang segala ciptaan, mereka seperti meninggalkan keadaan diri mereka sebenar. Mereka akan menguap dan menggeliat dan memperlihatkan gejala meninggalkan persepsi sensual. Hal itu berbeza dalam segi kehebatannya sesuai dengan peringkat perbezaan yang mereka miliki. Siapa yang terdapat tanda-tanda tersebut tidak kedapatan adalah tidak ada kena-mengenanya dengan persepsi supernatural itu. Mereka hanya melakukan usaha untuk menyebarkan kepalsuan yang sememangnya mereka lakukan. Apa maksudnya kat sini? Supernatural yang berlaku pada Nabi itu memang betul-betul berlaku, Allah kehendakkan untuk menunjukkan kenabian itu, menunjukkan kenabian Nabi itu. Tetapi yang ada pada orang luar, kadang-kadang dan kebanyakan apabila dia nampak tanda-tanda tiba-tiba macam dia dimasuki oleh seorang, macam itu adalah kepalsuan. Maknanya mungkin berdamping dengan jin dan sebagainya. Dan itu tak ada kaitan pun dengan apa-apa yang kata datang dari Allah untuk menunjukkan diri ini hebat. Tidak.
Tapi dia Semua orang. Ya, betul. Dan terdapat pula sekumpulan yang lain yang sama-sama menetapkan peraturan tertentu untuk menyingkap hal yang gaib. Dia sebut. Ada orang yang ada peraturan cara macam mana nak nampak, nak buka hijab, ada baca macam ni. Yang ni. Ini. Ya. Ya, betul. Ni, saya ada saudara saya juga yang belajar silat hang tuah. Jadi bila baca tu masuklah hang tuah dalam badan. Jadi dia boleh terus bersilat lah. Ada manusia ni. Oh. Hmm. ya. Baik. Tahu tak nanti lepas ni kita sambung. WIM. Kejap lagi kita sambung yang ni. Kita habiskan ni. Saya tulis siap-siap, takut lupa. Y. Okey. Dia sama macam Faham. Okey, saya tengok dia tahu dah. Alright, boleh. Okey, later. Peraturan itu adalah tidak termasuk dalam kategori pertama yang ada kena-mengena dengan persepsi spiritual tentang jiwa dan juga berbeza dengan hal-hal perbintangan dan sebagainya lah di situ. Ini hanyalah kepalsuan yang diciptakan untuk memerangkapkan orang-orang yang lemah akalnya. Ini pesanan oleh Ibn Khaldun. Dan Allah lebih mengetahui bagaimana sesuatu itu harus terjadi. Kesemua cara untuk menanggapi hal gaib adalah tidak berdasar kepada bukti dan tidak dapat disahkan. Ini tadi saya sebut. Jadi banyak yang kata gini, mana bukti macam nak sahkan? Tak boleh. Pembaca harus menyelidiki hal ini secara kritis. Jika dia benar-benar seorang sarjana yang berilmu pengetahuan, jelaslah bahawa daripada hubungan di antara data-data yang terdapat ini, seseorang itu akan mengetahui sesuatu yang tidak diketahui dari yang diketahui. Maknanya, bila kita menyelidik, kita akan jumpa perkara yang selama ni kita tak tahulah. Kalau kita tak buat penyelidikan, kita hanya terima gitu saja, maka kita terikutlah dengan kepalsuan tu. Ini sesungguhnya cuma berlaku kepada peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam dunia yang wujud atau di dalam dunia ilmu. Segala sesuatu tentang masa hadapan adalah milik, ini terjemahan dia supernatural, milik ghaibiyat lah ni, hal-hal ghaib. Dan tidak akan diketahui sekiranya sebab-sebab terjadinya diketahui. Dan kita mempunyai maklumat yang dapat dipercayai tentang hal itu. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Maka hal-hal macam mukjizat Nabi itu memang Allah beritahu, memang Nabi ada. Maknanya buktinya ada kat situ. Tapi bagi kita orang biasa yang ada kelebihan-kelebihan ni, bila kita tanya lebih pun tak boleh. Jadi dekat situ antara perkara yang mudah saja untuk kita, tak perlulah kita menerima dan kita, apa sahaja yang satu yang pelik terus terima. Dan kebanyakan kesilapan yang terjadi pada manusia tu terikut ajaran sesat sebab itu je pun. Sebab dia tak bertanya, dia pun tak menyemak, tak selidik. Akhirnya dia kata, ni boleh lah, ikut sajalah. Dan kita jangan hairan pula yang ikut tu bukan orang calang-calang. Orang berprofesor juga, orang yang orang tinggi-tinggi pemikiran, pangkat-pangkat tinggi. Kalau ikutkan, tu Ibn Khaldun sebut pun, kalau benarlah, dia kata hal ini, pembaca harus menyelidiki hal ini secara kritis. Kena kritikal. Jika dia benar-benar seorang sarjana yang berilmu pengetahuan, ni orang dah ada ilmu dah ni, pun kena kritikal. Sebab kalau tak kritikal, kita akan lebih mudah terpedaya. Jadi itu sajalah untuk hari ini, insyaAllah. Kita akan bertemu lagi pada bulan depan. Bulan ni dah penuh dah. Bulan depan, insyaAllah. Mini apa?
Maniac. Oh, maniac. Bukan Okey. ini, Mania jadi apa? bukan Oh, blank. hallucinate. Ya. Dia macam dia ingat dia macam Hmm. Macam tu tau, Mm-mm. macam dia macam satu dia bukan blank. Dia bukan Sekejap. blank. Yang satu hari tu Mm-mm. yang satu hari ni boleh bahasa Hmm. Hmm. Mm-mm. It means probably means like but it's not what happened to him. Went crazy. Hmm. dia lah dia Allah dia Mm-mm. Mm-mm. Ya. Mm-mm. Hmm. Mm-mm.